من ألسنتنا يفقه أقوالنا وسدد لساننا واهد قلوبنا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, Alhamdulillah. Pertamanya segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan kurniaan daripadanya. Seterusnya salawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas kaum keluarga baginda dan para sahabat baginda serta pengikut-pengikut baginda sehinggalah ke hari kebangkitan. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat lagi kita menyambungkan kuliah kita. Itu kuliah daripada pembacaan kitab Yaqutun Nafis fi Madhab Ibni Idris. Baik, jadi tajuk pada malam ini adalah waktu-waktu yang haram di dalam seharian. Haram apa dia? Haram menunaikan solat tertentu. Baik, boleh baca Ustaz? الصلاة محرمة في حيث الوقت. تحرم الصلاة التي لا سبب لها أو لها سبب متآخر بغير حرام في 5 أوقات. وقت طلوع الشمس حتى ترتفع قدر ربه، ووقت الاستواء في غير يوم الجمعة حتى تزول، ووقت الاصفرار حتى تغرب، وبعد فعل العصر حتى تغرب، وبعد فعل الصبح حتى تطلع. Baik, bismillah. قال تحرم الصلاة التي لا سبب لها أو لها سبب متأخر في غير حرم مكة في 5 أوقات. Baik, di dalam sehari-hari kita ni ada 5 waktu yang haram kita salat. Haram kita salat. Baik, 5 waktu ini semua dia ada start daripada subuh. Subuh dia sampailah maghrib. Dalam sehari lah, bukan sehari semalam. Dalam sehari itu dia ada waktu subuh, dia pada start dia waktu subuh sehinggalah waktu maghrib. Lepas sahaja waktu maghrib sehingga ke subuh esoknya itu tak ada waktu haram. Itu tak ada waktu haram. Waktu haram ni hanya ada pada selepas subuh dan sebelum maghrib. Baik. Jadi di sini rupanya kita mendapati ada 5 waktu yang haram. Haram apa dia? Haram solat. Waktu yang haram solat. Baik, kita tengok satu persatu. Cuma solat yang diharamkan di sini hanya solat sunat. Hanya solat apa? Sunat. Dan solat sunat itu pun solat sunat yang tertentu, bukan semua solat sunat. Jadi daripada ibarat ni kita dah keluarkan solat fardu. Fardu memang tak haram langsung. Tak ada pun waktu yang haram kita tunaikan solat fardu. Tak ada. Memang fardu ni wajib ditunaikan, tapi mungkin kena berdosa ataupun haram sebab dia lambat lewat solat.
Tapi apabila lewat solat, adakah jangan solat? Tak, memang kena solat, kena ganti solat. Baik, jadi tak ada istilah kata waktu haram bagi solat fardu, tak ada. Dari segi apa? Dari segi tunai solat tu haram ke tidak? Memanglah terkadang kita tunaikan solat tu kita dapat dosa juga, tapi dosa tu bukan dosa sebab tunai solat. Dosa tu sebab dosa melewatkan solat daripada waktunya. Itu perbahasan jelas. Baik, tapi tunaikan solat tu sendiri, ada tak fardu yang haram kita tunaikan? Tak ada. Baik, kemudian solat apa yang haram di sini? Solat sunat. Itu pun sunat tertentu saja. Sunat apa dia? Sunat la sababalaha, maksudnya sunat yang tak ada sebab. Kalau kita kata istilah yang lainnya, sunat mutlak. Sunat apa? Sunat mutlak. Ya. Ikut suka kita nak semayang bila. Kita berasa nak semayang. Berasa nak buat 2 rakaat, buat 2 rakaat. Berasa nak buat 4 rakaat, buat 4 rakaat. Itu namanya sunat mutlak. Okey. Dan ada lagi sunat-sunat yang mana dia ada sebab, tapi tetap haram dilakukan di dalam 5 waktu ini. Ya, sebab apa? Sebab dia punya sebab tu mutaakhir. Kita boleh bilang benda tu tak susah. Yang pertama adalah solat istikharah. Okey, solat apa? Istikharah. Yang kedua adalah solat hajat. Okey, yang ketiga adalah solat sunnatul ihram. Solat sunat ihram. Yang keempat solat sunat tasbih. Okey. Jadi kita ulang balik. Solat yang haram ni, yang akan dibincangkan ni, solat mungkin dalam 6 ataupun 7 solat sahaja. Baik, yang pertama solat apa? Istikharah. Yang kedua solat sunat hajat. Yang ketiga solat ihram, sunat al-ihram. Sunat al-ihram. Yang keempat solat tasbih. Dan yang nombor 5-nya sunat solat lailatul zafaf. Sunat apa? Sebelum berjumpa isteri. Sebelum berjumpa isteri. Itu solat sunat yang dilakukan sebelum menyentuh isteri. Baik, dan seterusnya yang keenam, iaitu solat sunat sebelum dibunuh. Sebelum apa? Dihukumkan mati. Orang kalau dihukumkan mati, maka akan dibiarkan dia untuk solat 2 rakaat. Itu sebab benda itu sunat. Sebelum mati, akhirkan dengan 2 rakaat solat, ingat kepada Allah, mengucap 2 kalimah syahadat. Baik, itu matinya orang kata apa? Secara hukum, dihukumkan mati. Kalau tak, waktu mati kita tak tahu. Tapi ni sebab dihukumkan mati tarikh sekian-sekian, jadi kita tahu tarikh tu. Jadi kita sampai di situ, sembahyang sunat dulu. Baik. Jadi solat ini yang haram. Solat ini yang haram. Baik. Yang lain tak haram tak? Sebutlah apa solat pun tak masuk. Jadi solat yang haramnya hanya solat yang disebutkan tadi. Okey, baik, kita tengok waktu apa yang haram kita tunaikan 6 solat ni. Baik. Yang pertama sekali, waqti tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin. Waktu terbit matahari. Waktu apa? Terbit matahari sehingga terangkat matahari itu menjadi tinggi, qadar kita kata setombak. Kalau segala panjang sangat, qadar setombak. Setombak ni lebih kurang 7 hasta. Kalau tombak orang Arab yang bawa masuk dalam bidang perang tu, disebut dalam kitab tombak ni 7 hasta. Satu
2 kita boleh kira lah. Jadi kalaulah kita ni duduk tepi laut ke ataupun duduk di bukit bukau, kita boleh tengok matahari itu naik, terbitnya matahari, dan dia akan naik sampai tingginya kadar setombak. Jadi waktu ni haram solat. Waktu ni adalah haram solat. Jangan tunaikan apa-apa solat daripada 6 solat yang disebutkan tadi. Jangan tunaikan solat istikharah, jangan tunaikan solat hajah, jangan tunaikan solat tasbih, jangan tunaikan solat apa ni saja-saja suka hati, sunat mutlak. Dan jangan tunaikan sunat sunat sebelum sentuh isteri. Jangan tunaikan solat sunat sebelum dibunuh. Jadi waktunya terbit sahaja, ya, tulu'us syams, terbit sahaja matahari, ya, bukan fajar, terbit sahaja matahari, sehinggalah matahari itu terangkat kadar setombak, maka di situ ataupun segala di situ waktu ini, ya, di kawasan ini, kawasan zon merah, kata waktu yang haram solat daripada solat-solat yang 6 tadi. Jadi tak ada isu solat isyraq haram. Isyraq tak haram. Masuk waktu isyraq, buatlah solat isyraq. Ya, sebab isyraq tak termasuk dalam solat-solat yang diharamkan. Ya, jadi tak ada isu nak solat isyraq. Ya, pukul lepas ada waktu isyraq tu, masuk waktu isyraq solat, tak ada masalah. Ni ditakut haram solat waktu ni. Tak, haram solat ni solat tertentu tu je. Tak solat lain tak haram. Ya. Okey, baik. Ni waktu yang pertama. Ya, waktu pertama. Cuma di sini kita nak detailkan lagi. Ulama falak sebut. Ya, ulama falak. Kata astronomi lah. Baik. Mereka menyebut macam mana kita nak tahu tu matahari tu naik kadar setombak. Sebab mata kita kalau tengok bukan kadar setombak. Ni dah bilion tombak dia naik sampai atas tu. Ya. Mata kita tak boleh nak ukur sebab memang matahari naik atas dulu. Bukan kadar setombak daripada bawah ni. 7 hasta mana? 7 hasta tu daripada pandangan biasa, pandangan kita pandang. Kan kalau kita duduk di sini matahari kat depan dan kita cocokkan tombak di depan, tak jauh sangat, tak depan sangat, maka kalau matahari tu dah naik, dah duduk di bucu tombak tu, jadi waktu tu haram sampailah matahari naik ke bucu tombak. Dia sampai matahari naik ke bucu tombak. Baik. Jadi ulama sebut daripada matahari terbit matahari tu nak sampai ke bucu tombak, kalau mengikut jam kita adalah 16 minit. 16 apa? Minit. Ya, lebih kurang 16 minit itu qadar yang disebut oleh ulama falak. 16 minit. Baik. Bila tu matahari dah naik, dah terbit, cuma nak naik kadar setombak tu dia makan masa. Dia dah terbit satu dah. Cuma dia nak tinggi kadar setombak tu, ya, itu makan masa 16 minit. 16 minit. Jadi dalam waktu 16 minit ni jangan sembahyang daripada sembahyang yang disebutkan tadi. Tapi kalau dalam waktu 15 minit ni, 16 minit, dia nak sembahyang lain. Dia masuk masjid nak sembahyang tahiyat masjid. Sembahyang, tak ada masalah. Dia nak ganti witir tertinggal semalam. Ganti. Dia nak sembahyang qadha. Isyak semalam tertinggal. Dia nak qadha dalam waktu tu. 16 minit tu. Silakan. Tak haram. Yang haram, jangan pilih daripada salah satu solat yang tersebut tadi. Baik. Jadi kita kata isyraq kita berapa? 7:03 minit. Syuruq 3 minit tu waktu isyraq tu. Di situ waktu isyraq 7:03 minit sembahyang isyraq tak ada masalah, buatlah. Tak ada masalah. Tapi sebelum isyraq kan matahari dah naik kan? Matahari dah naik. Cuma nak ke isyraq tu dia makan masa 16 minit.
Okey, baik. 16 minit tu boleh tak kita semayang daripada 6 sembahyang ni? Jawapan dia haram. Nak semayang lain, silakan. Semayang 6 ni jangan sembahyang. Saya nak semayang isyraq, silakan. Sebab dia tak termasuk daripada sembahyang yang 6. Sembahyang isyraq ni ada waktu. Sembahyang bila masuk waktu. Baik. Jadi untuk menjelaskan, jadi selepas sahaja azan subuh, dan sembahyang subuh, ya, berterusan waktu subuh, berterusan sehingga habis waktu subuh. Habis waktu subuh tu bila? Tulu'us syams, iaitu terbitnya matahari. Habis waktu subuh. Okey. Habis waktu subuh ni, terbit matahari ni, okey, sejak matahari terbit nak sampai tingginya qadar segala tu ataupun qadar setombak makan masa 16 minit. Jadi lepas saja terbit matahari, jangan sembahyang daripada 6 sembahyang tersebut sehinggalah melepasi 16 minit. Ya. Jadi isyraq ni adalah tanda keluarnya waktu subuh. Dipanggil tulu'us syams. Tulu'us syams ni kita bahasa kita isyraq lah. Ya, habis waktu subuh. Okey, dah habis waktu subuh tu, isyraq 7.3 minit. Okey, tunggu 16 minit. Okey, 7.3 minit tambah 16. 7 apa? 7.19. Okey, daripada 7.3 minit nak sampai ke 7.19 minit, jangan sembahyang daripada sembahyang yang 6 tadi. Boleh? Boleh faham kan? Tapi kalau dalam tempoh tu dia nak sembahyang isyraq, dia kata waktu isyraq dah masuk, saya nak sembahyang, padahal belum lagi berlalu 16 minit, belum lagi 7.19 minit. Macam mana saya nak sembahyang isyraq? Haram ke? Kena tunggu? Tak haram. Isyraq tak haram. Ya. Saya nak sembahyang ganti witir semalam tertinggal, silakan ganti. Nak sembahyang apa? Contoh apa lagi? Banyak sembahyang boleh sembahyang. Baru masuk masjid pukul jam 7 suku, belum lagi jam 7.19. Nak sembahyang tahiyat masjid, silakan, tak ada masalah. Jadi tahu sembahyang apa yang haram, maka senang. Okey, baik. Ini waktu yang pertama. Seterusnya waktu yang kedua. Jadi tulu'us syams ni ibarat jadual kata isyraq lah. Isyraq. Lepas isyraq, tunggu 16 minit, lebih kurang 7.19, baru kita boleh sembahyang hajat, baru kita boleh sembahyang istikharah, baru kita boleh sembahyang apa? Sunat sebelum sentuh isteri. Boleh. Sebab dia akad nikah pukul apa? Pukul 7 pagi. Akad nikah pukul 7 pagi. Masya Allah. Tu imam tak sedih mana lagi. Ya. Akad nikah pukul 7 pagi. Isyraq 7.3 minit. Ijab kabul 7 suku. Oh, kawan kita ni semangat nak sembahyang 2 rakaat. Sunnah Lailatul Zafaf. Allah Akbar. Relax. Ni waktu haram. Ya, tunggu sampai 7.19 minit, sembahyang, tak ada masalah. Dia sebenarnya sembahyang apa ni lepas kahwin tu sembahyang dalam bilik dengan isteri. Isteri jadi makmum, dia jadi imam. Dia sebenarnya dia tak sembahyang kat masjid tu terus tak. Dia sembahyang sorok-sorok. Itu sebenarnya asal macam tu. Tapi nak buat masjid tak ada masalah, tapi orang nampak semangat sangatlah suami. Tak tunaikan tanggungjawab. Masjid selalu dia sembahyang. Tapi sebenarnya asal sembahyang apabila dah bertemu isteri, masuk sembahyang dalam bilik. Isteri jadi makmum, dia jadi imam. Dia kata, ustaz takut tak jadi sembahyang, biar saya sembahyang kat luar. Tak apalah macam tu. Baik, dan waktu yang kedua, wa waqtil istiwa. Waktu yang kedua adalah waktu istiwa. Waktu yang ketika matahari berada di tengah-tengah bumi. Berada di khattil istiwa. Kita bumi ni bulat. Bumi ni ada garisan, dia bulat. Dan ulama falak ni khayalan ulama falak, tapi benda ni menjadi ukuran dalam menentukan waktu. Jadi dia pisahkan ataupun bahagikan dunia kepada 2 bahagian. Jadi panggil khattil istiwa di tengah-tengah tu. Jadi bila matahari berada di khattil istiwa di tengah-tengah, maka ketika itu haram sembahyang yang 6 tadi.
Bila waktu istiwa ni? Waktu istiwa ni ketika matahari panas terik, dekat-dekat nak zuhur. Waktu dia sempit, waktu dia bukan 5 minit, bukan 10 minit. Waktu dia lebih kurang seminit ataupun kurang daripada seminit. Nak semayang apa seminit? Baik tak payah sebut kan. Tak ada siapa nak semayang seminit. Tak. Takut-takut dia terbangun nak semayang duha. Dia kata, oh, duha nak masuk waktu zuhur lagi 30 saat. Nak masuk waktu zuhur lagi 30 saat. Dia pun dahulu masuk bilik air, ambil semayang, Allahu Akbar, sunat duha. Lagi 30 saat nak masuk waktu zuhur. Haram, Syekh. Haram. Sebab takbir entah dah terkena waktu istiwa. Itu waktu yang haram. Jadi apabila takbir tu dah tak sah, semayang jadi tidak sah. Semayang apa? Minta maaf. Tadi semayang, saya kata semayang duha. Semayang duha tak ada masalah. Sebab duha tak termasuk dalam 6. Contoh dia semayang hajat. Puluh benar nak semayang hajat. Allah, sunat hajat. Dia orang puluh nak semayang duha, dia semayang puluh sunat hajat. Tak boleh, haram. Ataupun puluh sunat istikharah. Tak boleh, haram. Ataupun sunat saja-saja, tak boleh. Sunat tasbih, tak boleh. Sunat zafah pun tak boleh. Lepas masuk waktu zuhur, barulah boleh semayang yang 6 tadi. Tapi kalau nak semayang duha tak apa, tinggal 30 saat lagi nak masuk waktu zuhur. Boleh tak dia semayang duha? Boleh. Tak ada masalah. Okey. Sebab semayang duha dia berwaktu dan tidak termasuk dalam sembahyang yang 6 tadi. Baik. Seterusnya, jadi waktu tu akan berhenti ketika mana masuk je waktu zuhur, maka di situ berhentilah waktu haram, waktu istiwa. Maka bolehlah sembahyang daripada sembahyang yang 6 tadi. Nak tahu waktu istiwa tu ketika mana kita pacak satu-satu objek, kita pacak di bumi yang rata, tengok tanah yang rata, bumi yang rata, kita pacak satu objek, kita kata 7 cm tinggi dia contohnya. Bayang-bayang dia tak akan terkeluar tepi-tepi ni. Dia tak nampak bayang-bayang. Sebab maksud tu matahari memang ada dekat tengah-tengah. Jadi kalau kita berdiri pun tak nampak bayang-bayang ke kanan ataupun ke kiri, tak ada. Itu petanda waktu istiwa. Jangan sembahyang daripada sembahyang yang 6. Nak sembahyang duha, silakan. Tapi dah terlambat sangat. Okey, baik. Seterusnya, waktu baik. Fi ghairi yaumil jum'ah hatta tazul. Waktu istiwa ni haram solat yang 6 tu pada selain hari Jumaat. Kalau pada hari Jumaat waktu istiwa ni tak ada. Maksudnya tak dikira sebagai waktu yang haram. Jadi pada hari Jumaat istiwa tidak menjadi waktu yang haram. Boleh nak sembahyang hajat ketika berbaki nak masuk Jumaat lebih kurang 30 saat. Nak sembahyang hajat boleh contohnya. Nak sembahyang istikharah boleh. Nak sembahyang sunat tasbih boleh, tak ada masalah. Itu dikecualikan hari Jumaat saja. Hari lain betul waktu istiwa adalah waktu yang haram solat daripada 6 tu. Tapi selain hari Jumaat hari Jumaat waktu istiwa tidak menjadi haram. Boleh solat daripada solat yang 6 tadi. Baik. Bila akan hilang waktu istiwa ni? Apabila masuknya waktu zuhur, azan saja zuhur ataupun jadual menunjukkan waktu dah masuk, maka bolehlah sembahyang daripada sembahyang yang 6 tadi. Okey, jelas. Dah 2 waktu dah kita tahu haram. Seterusnya waqtil azan. Azan. Wa waqtil isfirari hatta taghrub. Baik, waktu yang ketiga yang haram kita solat daripada solat yang 6 ni adalah waktu ketika mana langit menjadi kuning. Langit kekuningan. Dan berterusan ketika mana langit tu kuning, jangan sembahyang ketika itu sampailah masuk waktu maghrib. Jadi kita kalau pergi tepi laut, kita akan tengok langit kuning ni lebih kurang pukul apa? Lebih kurang lagi 20 minit nak masuk maghrib, betul tak? Kuning langit. Lagi 10 minit nak masuk maghrib. Ini jangan sembahyang waktu. Jangan sembahyang apa? Jangan sembahyang asar ke? Sembahyang asar kena sembahyang, kalau tak kena pancung. Bukan sembahyang asar. Jangan sembahyang daripada 6 tu.
6 semayang tu jangan semayang. Jangan duk pergi rajin buat solat istikharah pukul 7 suku, rajin buat solat istikharah pukul 7 suku ataupun solat hajat pun tak boleh. Haram. Haram. Baik. Okey, jelas. Sampai bila haram ni? Sampai azan maghrib. Azan sahaja maghrib boleh dah buat. Sebab kita waktu malam ni tak ada waktu yang haram. Bila masa nak solat, silakan. Solat apa pun silakan waktu malam. Waktu siang ni yang ada 5 waktu yang haram. Baik, kita teruskan. Wa ba'da fi'lil 'asri hatta taghruba. Waktu yang keempat, selepas melakukan solat asar sehinggalah terbenam matahari. Siapa-siapa yang sudah melakukan solat asar, dia dah semayang asar. Sama ada dia semayang sendiri ataupun dia semayang jamaah. Lepas dia semayang asar, jangan dia semayang sembahyang yang 6 tadi. Tak boleh. Haram hukumnya. Tadi saya sebelum asar tertinggal qabliyah. Lepas tu pas semayang asar saya nak buat qabliyah. Itu qabliyah, tak ada masalah. Yang haram ni 6 semayang. Lepas asar ada solat jenazah. Berhimpun ramai-ramai ni satu dewan. Tapi lepas solat asar, itu solat jenazah. Solat jenazah ni fardu kifayah. Tak termasuk dalam 6. Baik. Jadi semayang apa? Silakan. Tapi semayang yang 6 ni, jangan. Bila tu? Selepas menunaikan solat asar. Tapi kalau dia belum buat solat asar, waktu asar masuk dah, cuma dia belum solat asar, dia ni masih lagi boleh buat solat yang 6 tu. Jadi asar dah azan, lagi setengah jam baru nak solat jemaah contohnya. Jadi sebelum berlaku solat jemaah, dalam setengah jam ni, dia takbir solat hajat, dia 2 rakaat. Dia takbir solat istikharah, dia 2 rakaat. Dia takbir pula sunat tasbih 4 rakaat. Boleh tak dia sembahyang tu? Boleh. Sebab dia belum tunaikan solat asar. Kalau dah tunaikan asar, barulah haram solat. Haram sampai bila? Haram sampai maghrib. Haram sampai maghrib. Dekat sini mungkin ada yang confuse. Sebab tadi kita dah kata waktu haram ni ketika langit kekuningan sehinggalah maghrib. Dan disebut di sini juga waktu haram ni selepas mana seseorang itu tunai solat asar, haram sampai maghrib. Jadi macam ada masuk lah situ. Macam 2 kali sebut. Okey. Jadi saya nak bagi perbezaan, bukan 2 kali sebut. Setiap waktu ni dia ada peranan tersendiri. Dia ada gambaran tersendiri. Baik kita takdirkan kawan kita ni tidur. Dia bangun pukul 7.50 pula. Dia bangun pukul 6.50. Dah 7.10 minit kita kata. Dia bangun tu 7.10 minit. Okey, dia tak sembahyang asar lagi Dia tak sembahyang asar lagi sebab dia tidur waktu lepas sembahyang zuhur dia tidur terus. Dia bangun pukul 7.10 minit. Memang langit kuning. Memang kuning sungguh langit macam tu. Okey, dia bangun sekarang ni, boleh tak dia sembahyang asar? Memang boleh. Memang wajib dia sembahyang asar. Jangan persoalkan. Kalau dia tanya, tolak dia pergi ambil sembahyang asar. Tak perlu kepada jawapan. Memang dia wajib sembahyang asar. Dia kata tak boleh. Ini haram, langit kuning. Tak takut awak jadi kuning, baik awak sembahyang. Duduk dalam kubur jadi kuning. Tak, sembahyang asar tu tak dipertikaikan. Tapi sebelum dia sembahyang asar, dia terfikir nak buat sembahyang hajat. Allah ganji sungguh. Dia terfikir nak buat sembahyang istikharah semalam. Nak menikah, dia semalam lupa nak buat. Dia buat, dia terbangun hari ni pula 7.10 minit dan lagi solat istikharah ni. Allahu Akbar, solat istikharah. Kata kat dia haram. Dia kata apasal haram? Saya tak sembahyang asar lagi. Awak kata sembahyang asar itu baru haram. Itu kena bezakan 2 waktu. Jadi ketika mana langit dah kuning, awak sembahyang asar ke, tak sembahyang asar ke, tetap haram nak solat. Tapi sebelum langit kuning, dia terjaga pukul 5.30, terjaga pukul 6, boleh, tak ada masalah.
Selagi mana sebelum sembahyang sah, boleh dia buat istikharah, boleh dia buat apa hajat, boleh, tak ada masalah. Jadi ada beza, dia tak masuk waktu, tak masuk. Setiap waktu tu ada peranan sendiri. Jadi kalau langit dah kuning, baru dia terjaga, dia wajib sembahyang asar macam biasa, dan haram dia sembahyang yang lain. Haram. Jangan, secara itulah haram. Lepas sembahyang asar ke, sembahyang asar ke haram. Sebab apa? Sebab langit dah kuning. Tapi kalau bangun-bangun, langit belum kuning, tengok kepada sembahyang asar. Dah sembahyang asar ke belum? Belum lagi. Awak diharuskan lagi untuk melakukan solat hajat, solat istikharah. Dah sembahyang asar. Kalau dah sembahyang asar, jangan buat solat hajat dan solat istikharah. Baik, jadi ada perbezaan. Walaupun nampak macam selisih ataupun dia masuk dalam waktu sebelum ni. Baik. Dan waktu yang terakhir sekali. Wa ba'da fi'li subhi hatta tatlu'a. Wa ba'da fi'li subhi hatta tatlu'a. Setelah kita melaksanakan fardu subuh, haram kita sembahyang yang 6 tu. Jadi siapa-siapa dah lepas sembahyang Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dah sembahyang subuh dah. Tiba-tiba dia bangun pergi duduk belakang, dia buat 2 rakaat solat hajat. Haram, tak boleh. Tak boleh. Ya, tiba-tiba buat 2 rakaat solat istikharah, tak boleh, haram. Ya. Tapi kalau lepas sembahyang subuh, tiba-tiba dia bangun pergi kat belakang, dia senyap-senyap. Sembahyang apa? Sembahyang qabliyah subuh, sebab tadi tak sempat. Itu tak ada masalah. Dia tak termasuk dalam solat yang 6. Ataupun senyap-senyap pergi ganti witir semalam tertinggal, boleh, tak ada masalah. Ataupun ganti fardu semalam tertinggal, tak ada masalah. Yang masalahnya lepas sembahyang subuh, jangan sembahyang sunat yang 6 tu. Ya. Baik. Sehingga bila haram sunat sembahyang tu? Sehingga isyraq, tulu' isyam. Lepas isyraq boleh sembahyang? Tak boleh lagi. Tunggu naik qadar segalah. Tunggu 16 minit lepas isyraq, baru boleh. Baru boleh sembahyang yang 6 tu. Jadi kita dapat lihat di sini kesimpulan dia apa dia? Kesimpulan dia dalam sehari, iaitu waktu siang sahaja. 5 waktu ni semua ada di waktu siang. Lepas subuh sampai sebelum maghrib. Start maghrib sampai esok subuh, tak ada waktu haram. Tak ada. Jangan kata waktu haram, pukul 3 pagi haram sembahyang. tak ada waktu haram. Syok tidur. Tak ada waktu haram. 3 pagi, 3:30 pagi, 5, tak ada waktu haram. Haram ni ada yang adanya 5 tu ada pada waktu siang. Lepas sembahyang subuh sehinggalah maghrib. Lepas maghrib sampai subuh sekali tak ada dah. Jadi kalau siapa-siapa dah azan subuh, contoh dah azan subuh, cuma belum solat subuh. Sebab nak solat subuh jemaah ni mungkin lepas 20 minit. Dalam 20 minit tu dah azan subuh, dalam 20 minit tu dia ambil kesempatan untuk sembahyang hajat. Ambil kesempatan untuk sembahyang istikharah. Boleh ke? Boleh. Sebab dia belum sembahyang subuh. Boleh Dia belum sembahyang subuh. Jadi itulah khulasah, kesimpulan daripada waktu-waktu yang haram. Yang pertamanya apa dia? Kita susun balik. Yang pertamanya selepas sembahyang subuh berterusan haram sehingga isyraq. Isyraq pun jangan sembahyang lagi. Isyraq tu sembahyang lah, cuma sembahyang 6 ni tak boleh sembahyang lagi. Sehingga melalui 16 minit, berlalu 16 minit baru boleh sembahyang yang 6 tu. Solat isyraq silakan, tak ada masalah. Isyraq ni memang waktu dia macam tu lah. Baik. Kemudian boleh solat duha semua macam biasa. Sampai dekat-dekat zuhur datang waktu haram pula. Dalam lebih kurang seminit ataupun kurang. Lepas azan zuhur habis waktu haram. Terus asar. Siapa-siapa lepas sembahyang asar haram. Jangan sembahyang lagi dah 6 tu. Kalau tak sembahyang asar lagi, boleh sembahyang yang 6 tu. Okey, sampai mana? Sampai kuning langit. Ketika langit kuning, tak boleh dah sembahyang yang 6 tu. Sampai bila? Sampai maghrib. Itulah khulasah dan kesimpulan daripada waktu-waktu yang haram. Baik. Apabila kita kata sembahyang 6 tu haram di dalam 5 waktu ni, maksudnya sembahyang tu tak sah.
Kalau dia cuba untuk buat juga berdosa sebab dia melakukan ibadah yang tidak disyariatkan. Tak boleh. Kata tak boleh dia menyangka diri dia rajin ke khusyuk ke semayang, dia tak boleh, memang tak boleh. Baik. Dia nak buat satu helah. Kawan kita ni cerdik. Apa helah yang nak buat? Helah dia apa dia? Dia masalah sikit dia ni. Dia lepas semayang asar, ya, bolehlah semayang sunat tahiyat masjid, betul? Tak ada masalah sebab tahiyat masjid ni bukan dalam nama. Dia kata saya nak semayang tahiyat masjid dan saya nak niatkan dengan istikharah sekali. Dia dah buat. Ya. Dia nak semayang tahiyat masjid, kata-kata boleh. Tapi dia kata alang-alang istikharah tak boleh buat. Kita masukkan dalam solat tahiyat masjid. Niat sekali. Ataupun masukkan niat solat hajat sekali. Dia kata macam tu. Macam boleh tak? Jawab kat dia haram juga. Ya, jawapan dia haram juga, tak boleh. Ya, kerana kaedah yang masyhur di dalam ilmu fiqh, idza ijtama'a al-mani' wal muqtadi qaddima al-mani'. Benda yang haram apabila bertemu dengan benda yang halal, benda haram ni lagi kuat. Dia akan patahkan benda halal. Itu kebiasaan. Itu sebab dosa dengan pahala masalah. Pahala kita buat, dosa pun kita buat juga. Jadi ibadah kita tak perfect lagi. Sehinggalah kita tinggal dosa. Baru perfect ibadah itu. Ini masalah. Jadi kalau benda haram ni, kalau bertemu dengan benda halal, haram yang kuat. Baik. Sebab benda haram ni memang nafsu dia suka, setan mensokong, ya. Semua okey. Benda halal ni kita nak kena mujahadah pula, memang kalah. Baik. Seterusnya selesai. Seterusnya kita akan masuk kepada tajuk yang baru, iaitu syarat-syarat wajib solat atas manusia. Ada berapa sebut sini? Ada 6. Ya, syarat wajib solat ada 6. Kita baca sebab dia pendek je. Yang pertama sekali adalah al-Islam. Kalau orang tu bukan Islam, tak wajib solat. Apa yang wajib? Wajib masuk Islam dulu. Lepas tu fikir solat. Baik, ya. Tapi subhanallah, orang-orang musyrikin, orang kafir ni, orang yang non-Muslim, walaupun dia tak wajib solat secara khusus, tapi nanti di akhirat dia akan diazab sebab tinggal solat. Bukan diazab sebab kekufuran saja. Sebab tinggal solat pun kena azab juga. Bukan tinggal solat je, tinggal zakat pun kena azab juga. Bukan tinggal zakat je, tinggal puasa Ramadan pun kena azab juga. Lepas tu cukup azab kekufuran? Tak cukup. Tak cukup. Azab kekufuran mu kena, azab tinggal solat pun mu kena. Ulama usul mengambil dalil benda ini berdalilkan daripada surah Al-Qiyamah. Dalam Al-Quran, bukan surah Al-Qiyamah. Muddathir, surah Muddathir. Ya, ketika malaikat tanya kepada penduduk ataupun penghuni neraka, ma salakakum fi saqar. Malaikat tanya apa yang masukkan kalian dalam neraka saqar. Apa orang kafir jawab? Secara jelas, ma salakakum fi saqar. Qalu, maka mereka berkata, lam nakum minal musallin. Kami bukan daripada kalangan orang yang semayang. Jadi maksudnya memang semayang tu mereka akan diazab juga secara khusus sebab tinggalkan semayang. Baik, yang pertama, syarat wajib solat adalah Islam. Yang kedua, syarat wajib solat adalah bulughh. Dia dah baligh dah. Dengan apa ni bentuk-bentuk baligh yang dah lepas kita sebut dah. Dia dah baligh. Kalau tak baligh tak wajib semayang. Ya. Budak umur 7 tahun tak baligh lagi, 8 tahun tak baligh lagi, 9 tahun tak baligh lagi, tak wajib semayang. Tapi walaupun tak wajib semayang, mak ayah tetap wajib suruh dia orang semayang. Ketiga, mana budak tu umur 7 tahun. Walaupun budak tu tak wajib semayang, tapi tetap mak ayah wajib suruh mereka semayang. Kalau mak ayah tak suruh, berdiam atas alasan budak tu tak wajib semayang lagi, berdosa mak ayah. Jangan main. Ya, agama ajar macam tu dah. Mat, bangun semayang. Ulama kata pula suruh tu biar suruh budak tu boleh takut. Bukan suruh budak tu boleh manja lagi. Mat, bangun. Otak kena pedal belakang. Kita tak buat pun. Cuma cakap tu biar dia takut. Ulama kata cakap tu biar dia takut.
Dia ada macam tu, barulah ya terjatuh dosa. Kalau dia tak buat, mak ayah tak buat macam tu ketika budak umur 7 tahun, tak suruh semayang juga, biar je macam tu, walaupun budak tak wajib semayang, berdosa ibu bapa, berdosa. Kalau salah seorang dah suruh, cukup. Dia tak perlu dua-dua suruh. Salah seorang dah suruh semayang, sudah cukup. Suruh dengan dengan orang kata sifat karakter yang menakutkan budak. Kalau suruh-suruh tapi tak menakutkan, tak memadai, ulama kata. Bangun semayang nanti kalau semayang, tak semayang nanti masalah. Masalah. Budak dengar, ya bang, masalah. Sambung tidur balik. Ya, jangan buat suara lembek-lembek, pelan-pelan saya. Ya, bangun. Jadi kalau tak bangun solat, mak tak masak bangun solat. Kok mak tak masak? dia jawab macam tu, dia senyap tidur balik. Tak, kita tak apa. Yang penting kita suruh dia dengan sifat yang agak menakutkan dia. Lepas tu dia semayang tak semayang, kita tak berdosa dah. Sebab kita diwajibkan untuk suruh je. Dia semayang tak semayang, ikut suka hati dia. Sebab tu kan wajib pun. Ya, mak semayang, okey bah, keluar main guli dengan kawan dia. Kita tengok, dah mat main guli dia pula. Kita dah suruh ke belum? Kita suruh dah cukup. Ya. Itu dari segi kewajipan. Baik. Dan syarat nombor 3, akal. Orang yang berakal wajib semayang. Kalau orang gila tak wajib semayang. Dan yang nombor 4, wan naqa'u 'anil haid wan nifas. Orang yang wajib semayang ni ialah orang yang suci daripada haid dan nifas. Kalau lelaki confirm suci. Kalau perempuan, waktu suci daripada haid dan nifas tu wajib semayang. Cuma sebelum semayang wajib mandi dulu. Okey, baik. Wa bulughud da'wah. Orang yang wajib semayang ni ialah orang yang sampai seruan agama kepada dia. Kalau tak sampai seruan agama kepada dia, dia tak wajib semayang sebab dia tak tahu. Orang ni orang asli, hidup tu di orang kata apa, di hujung-hujung dunia ataupun duduk atas bukit tu. Siapa pun tak ambil irau. Kalau kita tengok dalam setengah video, rumah dia atas bukit, gunung punya tinggi sampai ke awan tu, ada rumah dah tu. Ada rumah. Kita tak apa lah. Kalau dia orang ni jenis tak tahu dan tak sampai seruan dakwah kepada mereka yang kata wajib solat, wajib puasa, wajib zakat, tak tahu. Dia nak menuntut pun dia tak tahu nak cari siapa. Jadi orang macam ni tak wajib solat. Apabila sampai saja pendakwah kepada mereka dan mereka baru tahu, ketika itu baru start kewajipan solat. Yang lain umur mereka sudah tak solat 20 tahun, 30 tahun, tak perlu ganti. Tak perlu apa kan? Ganti, tak perlu ganti. Sebab memang mereka tak cuai. Sebab mereka memang hidup jauh. Mereka tak cuai. Mereka tak tahu apa sebenarnya hakikat, apa tuntutan hidup, dia tak tahu. Baik. Nombor 6, wasalamatul hawas, iaitu panca indera mereka sihat. Maksud panca indera kat sini 2, iaitu boleh melihat dan boleh mendengar. Boleh melihat dan boleh mendengar. Pastikan pendengaran mereka dan penglihatan mereka sihat, baru wajib semayang. Kalau dua-dua tak sihat, memang lahir dalam keadaan buta dan tak mendengar. Cuba kita fikir macam mana nak ajar dia solat. Tak tahu. Mana tahu? Kita kata baca Fatihah, telinga dia pekak. Ya, tengok aku semayang, mata tak nampak. Memang orang ni tak wajib semayang. Tak boleh ajar. Kalau kita nak ajar dia angkat tangan dia pun tak tahu. Ingat kita ajar dia joget. Orang ni orang patuh macam ni, tahan dia ajar ke? Sebab mata dengan telinga tak ada. Itu sebab pentingnya mata dan telinga ni. Kita terima agama semua mata dan telinga. Itu sebab kalau mata telinga tak ada, tak wajib. Misalnya dia lahir dalam keadaan begitu. Tapi kalau dia dah lahir, dah 20 tahun, baru buta, baru pekak, itu tak wajib semayang sebab dia tahu dah. Cuma orang kena bagi tahu je. Cuma nak bagi tahu waktu masuk bilik tak tahu. Ya? Dia dah buta pekak lepas 20 tahun. Kita nak bagi tahu macam mana masuk waktu solat. Kita hanya isyaratkan saja. Dia kat sejadah, angkat tangan dia. Dia tahu lah solat ni. Jadi semayang. Sebab dia dah pernah solat. Ini kalau yang lahir, sejak lahir macam tu, memang tak ada jalan untuk kita nak menjelaskan kepada dia
solat dan seumpamanya. Baik, selesai. Islam, baligh, berakal, suci haid dan nifas, dan sampai seruan dakwah kepadanya. Yang keenam, mata dan telinganya sihat sejak lahir, ataupun sihat ketika mana dah balik tu memang sihat mata dan telinga. Kalau sejak lahir tak sihat, dua-dua tak ada, memang tak wajib solat. Ataupun baru berlaku, tetap wajib solat sebab dia dah tahu kewajipan solat dan kaifiat cara solat dia sudah tahu. Jadi setakat itu dulu insya-Allah untuk pengisian pada malam ini. Ini mudah-mudahan ya diberi taufik dan inayah untuk kita amalkan dan sampaikan, dan diberi kefahaman yang sahih dalam agama insya-Allah. Sudahi majlis dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.